Selamat pagi ya, kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan sudah pastilah tumpuan kita masih lagi berkaitan dengan PRU yang ke-15, dan topik yang menjadi pilihan kita hari ini di ruang bicara ialah PRU 15, jati diri calon pilihan. Dan untuk bercakap tentang isu ini, kita ada 3 tetamu yang bersiap sedia bersama dengan saya di studio ruang bicara ini. Jadi sebelum kita berbincang, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan tetamu-tetamu yang sudah pun berada bersama saya di studio. Di sebelah kiri saya ini yang paling dekat, sebelum ini hanya bertemu melalui Zoom saja, tetapi hari ini kita berjumpa melalui secara fizikal. Selamat datang kepada Profesor Wong Chin Huat yang merupakan timbalan ketua strategi di Pejabat Asia Rangkaian Penyelesaian Pembangunan Mampan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ataupun SDSN Asia, Universiti Sunway. Jadi apa khabar, Prof? Khabar baik, terima kasih Pak kerana mengundang saya. Itulah, saya pun lega dapat berjumpa akhirnya dengan Prof secara fizikal. Jadi terima kasih banyak-banyak. Dan kita juga ada seorang lagi tetamu, anak muda, iaitu saudara Muhammad Fauzi Fazil yang merupakan Exco di Majlis Belia Malaysia. Jadi Fauzi, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Memang sihat pun, nampak pun sihat. Dan di sebelah kanan saya ini yang paling saya tunggu-tunggu juga sebenarnya. Dia lama tidak bersama kita yang berbahagia, Dr. Ahmad Zaharuddin Sani Sabri yang merupakan seorang kolumnis dan juga penganalisis politik yang sudah tidak asing lagi. Jadi Dr. Zahar, apa khabar? Baik adanya, Tuan Sakawi sihat? Hai, sehat. Makin muda daripada saya. Ya. Tapi umur pun taklah tua sangat. Okey, kita nak bercakap tentang isu ataupun topik yang saya kira penting sebenarnya. Dan rata-rata kita mulakan dululah dengan penganalisis politik kita lah. Rata-rata sedang menunggu sebenarnya penamaan calon pada 5 hari bulan nanti. Masing-masing ingin tahu siapakah calon-calon yang akan diletakkan oleh parti-parti politik, gabungan parti-parti politik yang akan bertanding dalam PRU yang ke-15 ini. Tetapi secara ringkasnya, bagaimana doktor sendiri melihat apakah PRU 15 ini sesuatu yang mungkin begitu menarik sebenarnya dan dikatakan the mothers of all general elections? Soalan Tuan Sakawi ini takut saya. Dia permulaan soalan sepatutnya momentum dia rendah sikit. Ini tugas high peak ni susah juga untuk saya jawab. Kalau dilihat Tuan Sakawi, Prof Wong izinkan saya, Saudara Fauzi izinkan saya, kalau kita cerita tentang mother of all election, setiap election kita dengar macam tu. Sama. Saya kadang-kadang tertanya juga siapa father dia. Kan? Belum cerita pasal children of the election lagi, anak-anaknya lagi. Tak apalah, bila kita sebut mothers tu, kita tunjukkan bahawasanya pilihan raya kali ini adalah pilihan raya yang cukup hebat. Mothers ini satu pengorbanan, kita nampak hebatnya figura tersebut. Jadi kalau persoalan ditimbulkan tadi oleh Tuan Sakawi bahawasanya orang ternanti-nanti apa yang akan terjadi dalam seminggu 2 ini sebelum kita cerita sebelum PRU 15. Pertama, pastinya orang ternanti-nanti siapakah calon yang nak diletakkan. Yang kedua, orang ternanti-nanti apakah yang akan dihidangkan kepada pengundi, iaitu manifesto ataupun janji-janji yang ingin diutarakan. Yang ketiga, orang ingin melihat setelah ada penamaan calon, kena ada manifesto, bagaimana calon dengan manifesto ini boleh digabungkan dan dijadikan realiti dalam kehidupan seharian. Jadi dalam ketiga-tiga perkara yang kita ingin lihat sekarang ini, yang pertama, pastinya kalau saya sebagai pengundi, saya nak mengundi yang pertama orang yang saya yakin. Tak kira lah parti mana sekalipun. Kalau Tuan Sakawi pun, kalau satu hari dulu cerita dulu nak berkahwin pun, kita pilih yang mereka yang meyakinkan diri kita untuk kehidupan akan datang. Jadi kalau kita nakkan perkahwinan itu satu perkahwinan yang berbahagia, yang cukup orang kata selesa untuk kita perjalanan hidup pada hari-hari mendatang, kita naklah memilih orang yang paling sesuai, orang yang paling cocok dengan diri kita, yang boleh sama-sama bergading, sama-sama susah, sama-sama senang. Persoalan yang timbul sekarang, siapakah mereka? Itu yang akan menjadi persoalan. Masalahnya selagi tidak timbul 5 hari bulan, tarikh 5 hari bulan itu kita boleh orang kata main teka-teki sajalah, main silap mata kan, main crystal ball kan. Jadi orang ramai mengharap. Jadi bagi saya untuk menjawab perkara itu, kita tunggu 5 hari bulan. Siapakah yang terbaik yang mereka cuba letakkan, walaupun sudah ada calon-calonnya, tapi kena ingat selagi tak sampai 5 hari bulan,
boleh bertukar. Siapa-siapa saja boleh jadi calon. Okey. Baik, kita akan sambung lagi. Kita juga nak dapat ada pandangan daripada Profesor Ahwat ya. Tapi sebelum itu, saya ingatkan kepada anda yang sedang bersama kami ketika ini, anda juga sebenarnya boleh berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan topik yang kita pilih hari ini di Ruang Bicara. Jadi seperti biasalah, dua talian kami sediakan kepada anda, iaitu di 03-2697-9767 dan juga 03-2697-9768. Mungkin Prof, ini sesuatu yang menarik. Topik kita ialah jati diri calon pilihan. Kalaulah kita tahu Prof juga akan turun mengundi sebenarnya. Calon bagaimana yang Prof ingin undi sebenarnya? Saya ingin memilih calon daripada 3 segi. Yang pertama adalah competence atau keupayaannya. Kita perlukan calon untuk jadi wakil rakyat yang boleh membicarakan pasal dasar dan undang-undang. Itu adalah fungsi utama. Ada ramai pengundi yang mungkin melihat wakil rakyat itu sebagai pegawai kebajikan. Ada yang kata seolah-olah ATM, mesin ATM, tekan duit. Itu penting. Tapi saya rasa itu tak seharusnya menjadi perkara pokok dalam menilai keupayaan pengundi. Dan kita tak perlu berterima kasih, berhutang budi kerana wakil rakyat membawa wang kepada kita. Kerana bila kita tekan wang daripada mesin ATM, kita pun tak ucapkan terima kasih. Itu kerana memang wang kita. Jadi apabila wakil rakyat membawa balik peruntukan untuk kawasan itu, sememangnya apa yang mereka harus buat. Yang lebih penting adalah profesionalismenya. Yang kedua adalah integriti. Tak guna kalau kita dapat orang yang pandai, tetapi orang yang pandai itu juga pandai mencuri wang kita sampai masuk penjara. Itu tak perlulah. Yang ketiga, bukan pada calon individu, tapi saya lihat daripada koleksi calon kita. Saya harapkan parlimen kita akan ada kepelbagaian seperti ada wakil rakyat wanita yang cukup. Ada wakil rakyat anak muda yang cukup. Malah mungkin ada wakil rakyat yang kurang upaya, orang asli dan golongan-golongan minoriti yang lain yang kita perlu perbagaikan suara mereka dalam parlimen. Okey. Waktu ini menarik. Kita tahu anak muda juga sebenarnya dikatakan kali ini akan memberi impak dalam pilihan raya umum yang ke-15 ini, dan apabila undi 18 itu diluluskan, ianya mungkin akan memberikan satu lagi kesan yang cukup menarik sebenarnya dalam keputusan PRU 15 nanti. Tetapi bila kita bercakap tentang jati diri, apa yang anak muda mahukan sebenarnya daripada seorang ahli parlimen ataupun wakil rakyat itu sendiri? Jati diri bagaimana yang dimahukan? Baik, saya bercakap melalui pengalaman saya dalam pertubuhan belia Haji. Apabila kita terlibat dalam pertubuhan belia, kita terlibat dalam pemilihan ni sejak daripada pertubuhan umbi daerah ke negeri ke kebangsaan, kita dah biasa dalam sistem demokrasi itu. So kami di yang golongan belia yang agak terbuka ni, kita jelas apa yang kita nak. Dua benda saja. Walaupun ada garis macam-macam ciri pemimpin, tapi bagi kami, saya dan rakan, kita tengok pemimpin tu perlu ada ciri amanah dan ciri kekuatan. Dua tu je. Kalau saya, tapi dalam hal ini saya rasa ciri amanah lebih penting. Apabila kita nak cakap, sebab kita nak ciri pemimpin bukan turun di medan perang, tapi perlu juga kuat. Sebab tu kalau walaupun ada setengah parti politik, saya tengok cuba untuk mengetengahkan calon-calon yang mungkin ada kekurangan fizikal, ada yalah OKU dan sebagainya, tapi tengok background dia agak menarik, profesor, kan, terlibat dalam pertubuhan, memimpin pertubuhan dan sebagainya. Saya rasa kekuatan itu lebih dilihat. Dan saya rasa orang muda, kalau saya turun sekarang ni, saya turun ke kawasan, baru balik dari Johor minggu lepas, esok saya ke Pulau Pinang untuk tengok keadaan. Anak muda sekarang dia dah buta warna dah. Orang kata kedinamikan politik di Malaysia ni terlampau. Kalau kita tinggal seminggu, minggu depan kita dengar ada parti politik dah bergabung dah. Kan, begitu dinamiknya kan. Maksudnya sekarang ni, kalau saya tanya sekarang ni, sebagai contoh saya pergi ke Johor baru ni, orang masih ingat Tun Mahathir bersama Pakatan Harapan. Walaupun dia dah tidak bersama. Begitu maksudnya, ya kalau kita tinggal seminggu, 3 setahun lagi lah kan. Maksudnya kedinamikan itu sangat-sangat menarik. Dan orang belia dah tidak melihat dah parti tu.
dia melihat tokoh. Dan walaupun kita mengatakan kita nak muka baru dan sebagainya, tapi bila saya turun, yalah, tokoh-tokoh yang ada nama ni masih ada orang kata apa, auranya dalam kalangan dan belia pengaruhnya juga lah. Ya, betul. Baik, bila kita cakap tentang jati diri Dr. Zaha, biarlah kita tahu kita ini multiracial sebenarnya. Betul. Kita hidup dalam suasana di mana kita ada pelbagai bangsa, pelbagai agama, pelbagai bahasa. Betul. Ada juga yang mengatakan bahawa sekiranya ingin menjadi seorang ahli politik yang berjaya, seorang ahli parlimen ataupun wakil rakyat misalnya, soal perpaduan itu menjadi asas utama sebenarnya yang harus didukung oleh setiap ahli politik yang ada di negara kita ini. Mereka juga harus memberi tekanan kepada soal bahasa misalnya, penggunaan bahasa Melayu ataupun bahasa Malaysia itu sendiri amat penting dalam usaha untuk membentuk satu masyarakat Malaysia yang bersatu padu. Setuju ataupun tidak persoalan seperti ini sebenarnya? Saya boleh bersetuju dan juga boleh tidak bersetuju. Silakan. Yang pertama, kalau kita lihat bahasa itu adalah sebagai alat komunikasi. Kita bersetuju pada hari ini untuk bicara tentang tajuk jati diri ini menggunakan platform bahasa Melayu supaya jelas komunikasi kita dengan penonton dan dapat dipahami. Akan tetapi contohnya kalau penonton kita itu dalam golongan OKU yang pekak dengan bisu yang tidak boleh berbicara, kalau kita bicara dalam bahasa Melayu sekalipun tidak ada faedahnya kepada mereka kerana komunikasi itu tidak tercapai. Jadi apa yang patut kita laksanakan? Maka wakil rakyat ini sepatutnya bukan sekadar menggunakan bahasa Melayu melambangkan jati diri negara kita, tetapi pada sama dia boleh juga menyampaikan maklumat kepada sasarannya. Kalau dia tidak boleh menyampaikan maklumat kepada sasarannya ataupun mengambil maklumat daripada sasarannya untuk dibawa ke atas, tidak guna untuk menjadi wakil rakyat. Jadi alat komunikasi ini bagi saya betul. Di pesada antarabangsa kita nak menonjolkan tentang patriotisme kita terhadap negara, kita menggunakan bahasa Melayu, cantik. Tapi dalam peringkat bawahan, kalau kita ingin berkomunikasi dengan mereka, contoh seperti saya kata, kalau kita pergi ke kawasan orang asli, bahasanya, dialeknya lain. Tetapi kita harus merendahkan diri kita menjadi seperti mereka supaya kita dapat menyelami apa kehendak mereka yang boleh kita bawa ke atas. Masalahnya tetap bahasa, tapi bahasa apa yang kita gunakan. Persoalan tetap sama. Kita menggunakan bahasa Melayu dalam persidangan, saya setuju. Kerana itulah medium yang kita pertaruhkan, yang kita perjuangkan. Tetapi kalau kita menggunakan medium bahasa ini untuk mendapat maklumat daripada sasaran, kita harus memahami siapakah sasaran kita untuk kita faham dan kita angkat dan kita terjemahkan dengan menggunakan medium bahasa Melayu. Apakah Prof awak setuju dengan apa yang disebut oleh rakan kita? Saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Dr. Zaha. Yang maksud pemahaman saya adalah yang penting itu adalah kita dapat menghubungi manusia dan menyampaikan apa yang kita perlukan. Sebab itu dalam Dewan mereka mestilah fasih berbahasa Melayu. Tetapi kalau di luar Dewan, saya rasa apa yang penting adalah apa yang keluar daripada mulut bukan sampai di telinga tetapi sampai di hati. Dan antara kita lihat ada calon yang sangat menarik seperti Howard Lee di orang Perak kan. Dia cakap bahasa Melayu tu sungguh pun dia hidup di luar negeri untuk berpuluhan tahun. Ada logat Perak. Dan kalau Ng Swee Lim dari Skincang, dia bukan cakap bahasa Melayu saja, dia berceramah dalam bahasa Jawa. Itu yang saya rasa lebih penting. Dan kalau dalam kehidupan harian, bahasa badan, body language juga penting. Betul. Kerana dia menunjukkan pembawaan kita. Okey, semakin menarik perbincangan ini. Banyak lagi perkara yang akan saya bangkitkan, tapi seperti biasalah kita akan berehat dulu buat seketika. Dan kepada anda yang mungkin sedang melumpuhkan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, seperti yang saya katakan, anda juga sebenarnya diberi ruang dan juga peluang untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini. Jadi guna dua talian yang kami berikan kepada anda, iaitu 03-2697-9767, 03-2697-9768. Kita jumpa lagi selepas ini.
Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Saya difahamkan kita dah pun ada 2 pemanggil di talian kita sekarang ini. Kita ambil dulu Ridwan dari Pulau Pinang. Sudah pun bersiap sedia sekarang ini. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum Tuan Sakawi dan ahli panel. Ya, Waalaikumsalam. Okey, mengenai dapat tajuk malam ni ya. Aha. Itu mengenai apa? Jati diri kan. Ya. Okey, macam saya pada punya pandangan lah. Itu ahli Dewan Rakyat yang akan dilantik atau adunan. Perlulah rajin turun padang. Okey. Kemudian dia mesti ada ilmu pengetahuan dia ada lah. Takkan kita nak lantik orang yang tak ilmu pengetahuan kan. Ya. Itu dia perlu matang lah. Kita kemudian satu lagi ya. Ahli Dewan Rakyat ataupun adun mesti ada transformasi, dia boleh buat transformasi. Ini dia masih kaedah lama lagi. Dia tak boleh buat apa. Dia duduk jadi YB, kita boleh buat apa. Jadi untuk orang lama ni dia jadi macam statik dia punya kawasan dia. Okey. Minta ahli panel ulas dalam ni. Terima kasih. Wassalam. Terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Satu lagi panggilan Hamzah dari Kelantan ada di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum Hamzah. Halo Hamzah. Oh Hamzah. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Ya. Dan salam keluarga Malaysia. Aha, salam keluarga Malaysia. Ya. Saya ingin bagi pada soalan. Terutama ialah tugas sebagai seorang wakil ialah tugas yang asasi ialah turun kepada Malaysia masalah rakyat dan cuba menyelami dan mencari masalah rakyat dan cuba menyelesaikan masalah rakyat. Itu tugas asasi. Boleh faham? Tugas asasi. Ya. Dan tugas yang ingat ialah boleh saja tugas asasi boleh dia menyengi atau bermesra dengan pengundi di kedai kopi. Okey. Bukannya tugas asasi bagi wakil rakyat adalah bukannya membelanja pengundi di kedai kopi. Tugas asasi ialah menyelesaikan masalah rakyat. Boleh jawab. Okey, baik, terima kasih. Ramzah dari Kelantan. Persoalan yang sama sebenarnya seperti apa yang dibangkitkan oleh Ridwan dari Pulau Pinang. Ini berkaitan dengan wakil itu tugas dan tanggungjawab wakil rakyat sebenarnya. Barangkali Fauzi, apakah timbul perkara yang dibangkitkan oleh pemanggil-pemanggil kita ini tidak berpuas hati dengan prestasi yang ditunjukkan oleh wakil rakyat sebelum ini? Mungkin adalah bukan semua ya. Jadi apakah itu perkara yang perlu diberi perhatian yang serius bila kita bercakap tentang jati diri calon pilihan ini? Saya mungkin sedikit berbeza dengan pemanggil-pemanggil kita. Sebab kita dalam pertubuhan belia ni pun kita so-called orang kata pemimpin juga di kawasan kita lah, sama ada kawasan daerah, negeri atau kebangsaan ni. Kalau kita nak kata kita sebagai pemimpin untuk nak selesaikan masalah rakyat, kita not a government, kita tak ada resource, kita bukannya ada agensi, ada staff dan sebagainya. Menyelesaikan masalah rakyat adalah tugas kerajaan. Tugas pemimpin adalah sebagai pembuat dasar, check and balance kepada dasar kerajaan. Kalau ada masalah di kawasan, dia hanya menyalurkan agensi-agensi kerajaan punya fund, resource kepada mereka yang memerlukan. So ini mentaliti yang mungkin kita kena betulkan balik. Walaupun dia makin masa lah, saya faham. Sebab selama ini kita lihat ahli parlimen terutamanya, adun sebagai mereka ATM mission kita, sedangkan mereka adalah pembuat polisi. Ya, macam saya sebagai pemimpin belia, kita adalah pembuat polisi, pembantu pembuat polisi kepada kerajaan, memberi input kepada kerajaan. Kalau orang datang jumpa kita minta bantuan atas ihsan, kita tolonglah. Kan? Begitu juga saya faham mungkin ada ahli-ahli parlimen sebelum ini yang ada kekuatan kewangan untuk bantu, tapi itu bukan tugas hakiki mereka. Tugas hakiki mereka adalah membuat polisi dan menyemak balik dasar-dasar kerajaan. Kalau ahli parlimen itu kita bercakap tentang dasar luar negara. Dasar pekerjaan, dasar belia, dasar wanita dan sebagainya. Banyak dasar dalam negara kita kan. Saya mungkin ini satu kata shout out kepada mereka di luar sana. Kita kena betulkan balik kita punya pemikiran. Kalau anda ada masalah, pergi ke JKM, pergi ke Baitul Mal dan saluran-saluran yang ada. Kalau ada masalah dengan agensi, baru kita jumpa dengan ahli parlimen untuk dapatkan salurannya. Sesuatu yang penting dan menarik Dr. Zahar terutamanya kita tunggulah selepas penamaan calon akan berlangsung pula kempen pilihan raya. Itu pun sesuatu yang penting dan menarik sebenarnya. Dan ketika kempen ini berlangsung, pelbagai janji yang akan dilontarkan, masing-masing ingin menonjolkan kekuatan
keistimewaan parti masing-masing. Tetapi yang membimbangkan seperti apa yang disebut oleh pemanggil-pemanggil kita setakat inilah, kadang-kadang janji itu tinggal janji dan sebagainya. Tetapi walaupun berlaku begitu, ada juga muka-muka lama itu yang terus diangkat semula untuk menjadi calon dan kemudiannya memenangi pilihan raya. Jadi apakah menampakkan bahawa mungkin dari segi pemikiran pengundi-pengundi itu, mereka apa yang mereka lihat sebenarnya? Dia begini, tertarik soalan Tuan Syakawi tu. Mungkin kita boleh nyanyi janji palsu, boleh nyanyi lagu janji manismu, terserah. Tetapi kata kunci yang saya ingin utarakan di sini ialah kearifan lokal. The local knowledge yang perlu ada kepada wakil rakyat tersebut. Tak kira lah kalau wakil rakyat itu payung terjun ke, wakil rakyat itu berubah kawasan ke dan sebagainya. Kata kunci tetap sama. Harus ada kearifan lokal. Maksud kearifan lokal ini maknanya dia mengetahui selok-belok sesuatu dia dalam kawasan tersebut. Permintaan di kawasan luar bandar, permintaan di kawasan bandar, sisiran bandar, semuanya tidak sama. Kehendak satu kawasan dengan kawasan yang lain itu juga berbeza-beza. Kehendak di Sabah, kehendak di Sarawak, kehendak di Perlis, kehendak di Kuala Lumpur juga berbeza-beza. Janji yang nak diutarakan tidak boleh jadi janji yang satu, melainkan kita menjanjikan bahawasanya kita meningkatkan ekonomi negara secara menyeluruh. Yang itu saya terima. Tetapi kearifan lokal di sini maksudnya contoh yang paling mudah. Kalau kawasan tersebut masalah utama ialah infrastruktur, maka kita wakil rakyat tersebut harus punya kearifan lokal, mengetahui infrastruktur sepatutnya menjadi agenda utama yang nak dikembangkan di kawasan tersebut. Kalau kawasan tersebut mempunyai pertanian sebagai kelebihan utama, forte for that area, maka kearifan lokalnya adalah meningkatkan pertanian di kawasan tersebut supaya pertanian ini boleh dijadikan sebagai asas ekonomi penduduk setempat yang boleh meningkatkan ekonomi kawasan dan juga negara. Masalah yang utama yang kita hadapi sekarang, setuju dengan Saudara Fauzi, setuju dengan Saudara Wong, sebenarnya wakil rakyat kita gagal memahami kearifan lokal. Okey, bila doktor sebut tentang kearifan lokal, ini pun sesuatu yang menarik. Saya nak dapatkan pandangan daripada Prof Awad ya. Bila kita cakap tentang kearifan lokal, kadang-kadang wakil rakyat sering bertukar kawasan mengundi. Kadang-kadang daripada A mereka berpindah ke kawasan B dan sebagainya. Walaupun mungkin ada masalah-masalah di kawasan A seperti apa yang doktor sebut tadi belum diselesaikan, tapi berpindah pula ke tempat lain dan ke kawasan lain bila pengundian itu berlangsung. Jadi apakah ini memberi impak atau kesan sebenarnya kepada apa yang ingin dan juga kita harapkan daripada wakil-wakil rakyat dan ahli parlimen ini? Saya rasa kita boleh membahagikan fenomena perpindahan calon ke kawasan itu kepada dua jenis kawasan. Kawasan yang ada penyandang dan kawasan yang terbuka. Maksudnya partinya belum memiliki kerusi di sana. Jadi bila calon itu dipindahkan kepada kawasan yang baru ataupun kawasan yang penyandangnya sudah bersara, ceritanya lain kerana memang perlu ada calon baru. Tetapi kalau di kawasan yang sama, kenapa dia perlu pindahkan calon? Itu adalah soalan yang perlu ditanyakan. Kerana kalau penyandang yang asal tu sangat popular, kenapa perlu ditukarkan? Dan ini bawa kembali kepada soalan lain yang kita perlu bertanya. Untuk berapa lama seorang wakil rakyat itu harus berkhidmat? Patutkah dia ada haknya untuk parti mempertimbangkan persaraannya? Kerana kita ada ahli parlimen yang 8 penggal, 7 penggal, tetapi tak nampak sangat hebat juga di Dewan. Mereka tetap dicalonkan. Ada juga penyandang asal yang mungkin 3 penggal, 2 penggal yang ada prestasi yang baik tetapi digugurkan. Daripada itu, isu kembalinya adalah apakah kriteria yang digunakan oleh parti-parti politik untuk menentukan calon. Sememangnya calon dinamakan atas tiket parti, tetapi sejauh mana parti harus mengambil kira pendapat dan keutamaan, kesukaan
pengundi. Kerana kalau masa dahulu orang kata ini kalau kubu kuat DAP letak lembu atas tiket roket akan menang, kalau ini kubu kuat UMNO letak songkok pun songkok akan menang. Tapi saya rasa sekarang kita berada pada tahun 2022. Dah banyak berubah. Rakyat tidak semestinya terima apa saja yang disajikan. Kalau tak ikut cita rasa dia mungkin tolak saja apa yang disajikan. Sebelum saya dapat pandangan Fauzi, saya nak dapat pandangan Dr. Zahar juga berkaitan dengan isu ini. Selain daripada apa yang disebut oleh Profesor Awad tadilah, bahawa ada parti-parti politik yang membuat keputusan untuk menukarkan calon A kepada yang berada di kawasan B sekarang ini ke kawasan C misalnya. Tapi ada juga pemimpin-pemimpin parti yang mengambil keputusan secara of course kerana dia pemimpin parti, dia kata dia nak bertanding di kawasan lain. Apakah itu sebenarnya satu mainan politik lebih kepada political strategy, tetapi apakah impak dan kesan kepada kawasan tersebut nanti? Wah, Tuan Syakawi dah jawab tu. Saya nak jawab begini. Dalam politik ada istilah yang dipanggil seni politik dalam politik. Politik itu memang penuh dengan seninya. Berlakunya pelbagai strategi penyusunan dalam perkara tersebut. Matlamat tetap satu. Matlamatnya adalah untuk meraih undi supaya calon yang diberikan di tempat tersebut boleh membawa, orang kata pasal dia undi itu tetap satu bahagian, satu kawasan tu satu undi lah, walaupun yang kalau undi 20,000 30,000 dia nak menang satu tetap dikira satu. Kita ada 222 kawasan, tetap 222, bukanlah sebanyak pengundi sebanyak 20 juta yang mengundi tersebut, kerana kita tidak mengira undi, kita mengira kawasan. Jadi untuk memenangi setiap kawasan berlakulah pelbagai strategi. Strategi yang pertama, pastilah kita nak meletakkan calon yang mana pastinya pengundi itu akan mengangkat calon tersebut untuk memenangkan dalam kawasan tersebut supaya dia dapat mewakili dalam parlimen. Apakah kriteria patah balik? Itu adalah strategi. Kalau kita letak orang macam saya, contohlah, kita bertanding di kawasan di Sabah contohnya, tak ada siapa kenal saya, pasti saya kalah. Jadi itu satu kerugian, strategi yang salah. Jadi bagaimana untuk mendapatkan kemenangan, pastinya kita perlu melihat kepada keseluruhan. Walaupun calon itu incumbent sekalipun, kemungkinan dia sesuai bertanding di tempat lain. Kerana figura dia itu boleh menjadi magnet, menarik pengundi-pengundi ke arah memilih mereka itu. Kalau kawasan terbuka terutamanya, saya setuju dengan Prof. Wong. Kawasan terbuka kita kenalah letak mereka-mereka yang mana kita merasakan bahawasanya boleh mengalih perhatian pengundi kepada individu ataupun parti tersebut. Itu adalah strategi. Itu dipanggil seni politik dalam politik. Okey, seni politik dalam politik ni menarik sebenarnya Fauzi. Satu lagi seni politik dalam politik, harapan dan suara anak muda. Ini pun pentinglah. Dalam PRU ke-15 ini mereka telah pun menyuarakan, walaupun ada parti politik yang telah pun menyatakan secara terbuka, tetapi dalam realiti kita tak tahu apakah ianya akan berlaku ataupun tidak. Mereka akan meletakkan ramai calon-calon muda dalam PRU yang ke-15 ini. Apakah anda merasakan bahawa ini juga akan menjadi satu realiti politik tanah air kita dalam PRU nanti? Saya tengok berdasarkan dua PRN sebelum ni, Melaka dan Johor, memang terbukti itu memang formula untuk menangkap golongan muda ini. Dan dia nampak berjaya lah. Untuk contohnya parti politik seperti BN meletakkan di Melaka 40%, di Johor pun almost 40-50%, muka-muka baru dan muda, tapi kalau kita tengok dia membawa kemenangan, tapi jumlah keluar mengundi belia itu masih kurang 10% di Johor. Maksudnya meletakkan muka-muka baru dan muda ini pun bukannya satu jaminan untuk menarik golongan belia keluar. Saya rasa golongan belia sekarang ini dia tak tengok. Ini pemerhatian saya bila saya turun ke lapangan dan bersembang dengan kawan-kawan di bawah, di kampung, di daerah. Dia tak tengok parti, dia tengok calon. Jadi tengokkan apa yang dibawa oleh calon tersebut, janji-janji yang dibawa. Oleh itu saya rasa untuk memastikan keterujaan golongan belia untuk keluar dan untuk memastikan muka baru yang diangkat itu diterima, satu dia kena bawa satu benda baru, dan benda yang itu boleh masuk akal lah. Sebab kalau orang kata nak menjanjikan bulan dan bintang, itu golongan belia ni dah boleh berfikir. So, saya mengharapkan kalau kata parti politik
nak letak calon muda tidak salah, tapi dia perlulah satu calon muda yang orang kata apa, ada background, tidak tiba-tiba saja orang kata apa, ini sebagai contoh ya, graduate, tidak pernah terlibat dalam pertubuhan belia ataupun parti politik on the grassroots, letak di satu kedudukan sangat tinggi dan dia tak boleh membumi, dia tak boleh apa, local knowledge tadi dia tak ada, dia tak tahu kawasan, and then dia akan jadi satu pemimpin yang terawang-awangan lah. Okey, kita juga nak dapat pandangan daripada Profesor Wong berkaitan dengan isu inilah. Selain daripada anak-anak muda, calon-calon muda, tadi pun kita sebut tentang muka-muka baru. Tadi pun sebelum program kita sembang dengan Dr. Zahar, dia mengatakan muka baru ni tak semestinya orang yang pertama kali diletakkan sebagai calon dalam PRU yang ke-15. Muka-muka lama yang bertukar kawasan untuk bertanding pun dianggap sebagai muka baru. Jadi apakah ini akan berlaku secara meluas dalam PRU kali ini, Prof? Saya rasa dia akan berlaku mungkin lebih banyak, tetapi kalau kita lihat kembali kepada apa yang berlaku dalam PRU yang lepas, setiap kali berlaku PRU, pimpinan parti akan mengambil peluang itu untuk menukar sebahagian calon supaya penyokong pemimpin-pemimpin tertinggi parti akan masuk ke Dewan dan menjadi penyokongnya dalam parti. Dan itu adalah kadang-kadang satu perjudian. Kalau letak orang yang betul, yang popular, maka akan menang. Tetapi kalau letak orang yang salah, mungkin ditolak. Dan kita pernah lihat misalnya pada PRU 2008, salah satu sebab BN mengalami kekalahan adalah setengah-setengah tempat penyandang ataupun calon yang lebih popular dianaktirikan, dinafikan peluang untuk bertanding, dan maka berlakulah sabotaj ataupun dan tak semesti sabotaj itu ambil dalam bentuk yang aktif, mungkin secara pasif, tak keluar mengundi di kawasan yang marginal, itu cukup untuk menjatuhkan, menggugurkan parti yang asal. Okey, kita akan berehat sekali lagi, tapi sebelum kita berehat, kita ambil dulu satu lagi panggilan di talian. Mazlan dari Kedah, ya, saya difahamkan. Saya Mazlan dari Bali, Kedah lah. Silakan. Datuk sekali saya nak bagi cadangan. Orang kampung minta saya bagi cadangan. Sekarang ni parti macam-macam nama parti yang musuh ni. Itu yang harap orang kampung ni, kalau yang siapa-siapa berjaya dan parti mana yang berjaya pun, yang rakyat dipilih tu, raja-raja memantau rakyat-rakyat yang di kampung, adakah pagi makan pagi yang tak macam-macam lah kesusahannya. Jalan lopak sana, jalan lopak, macam-macam cara itu nak kena YB yang mana berjaya. Belum pantau lah ke kampung-kampung kawasan macam ni. Itu saja. Okey. Tak kira parti apa. Okey. Terima kasih banyak-banyak Mazlan. Itulah tadi Prof pun, doktor pun sebut tentang janji tinggal janji. Okey, kita rehat dulu. Kembali nanti kita hampir-hampir tak banyak lagi masa yang tinggal, tapi ada lagi persoalan yang mungkin sempat saya kongsikan bersama dengan ketiga-tiga tetamu yang berada di studio Ruang Bicara ini. Kita jumpa lagi selepas ini, insya-Allah. Baiklah, kami cukup berterima kasih kalau anda masih lagi menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini, dan kita masih lagi bercakap tentang PRU 15, jati diri calon pilihan. Kita dengar tadi Dr. Zahar lebih sebagai harapan dan juga mungkin rungutan daripada pengundi-pengundi terutamanya yang berada di luar bandar, yang merasakan seolah-olah ialah di kampung-kampung dan sebagainya, seolah-olah apa yang dijanjikan sebelum sesuatu pilihan raya itu akhirnya apabila menang segala janji masih lagi tinggal janji. Nak jumpa muka pun susah. Ialah maklumlah, gelaran pun dah bertukar, daripada orang biasa dah jadi yang berhormat kan. Ada juga yang mungkin kerana gelaran yang berhormat itu sendiri mereka merasakan diri mereka berada di tempat yang begitu tinggi. Kenapa kita tak gunakan yang bertugas ataupun yang berkhidmat itu, mungkin lebih berkesan sebenarnya. Dia istilah ni sebenarnya kita yang cipta. Setiap bahasa pun, kalau Prof Wong pun akan setuju dengan saya, bahasa tu ciptaan manusia itu sendiri.
dan kita sendiri yang menggelarkan dia yang berhormat. Jadi disebabkan oleh itu, mungkin kerana kita menghormati dirinya, kita mengangkat statusnya daripada seorang biasa menjadi pemimpin, maka kita hormat dia yang berhormat. Akan tetapi peredaran zaman ni sudah berlalu. Kita bukan lagi mengangkat dia sebagai pemimpin. Kita mengangkat dia supaya menjadi suara kita. Dia berkhidmat untuk kita menyampaikan apa kehendak kita dan memastikan kita tidak berada di tampuk lama. Betul. Tidak ada manusia yang nak makan lauk yang sama, piring yang sama, dalam piring yang sama selama 20 tahun. Pastinya dia nak berubah daripada makan nasi sedikit, mungkin besok nak makan nasi biryani. Tetapi itu adalah kos. Perubahan kos juga menunjukkan bahawasanya perlu ada perubahan status kehidupan. Siapa yang boleh merubah status kehidupan ini? Yang berhormat, yang diberi nama yang berhormat ini sepatutnya berkhidmat untuk masyarakat, mengubah situasi ekonomi penduduk setempat. Dia kena bekerja. Bukan maksudnya hari ini menang, 5 tahun akan datang. Tak tentu lagi datang. Kalau tiba-tiba nama tak naik pun. Kalau nama naik, dia datang balik. Kalau nama tak naik, dia terus hilang. Jadi kerugian 5 tahun ini yang diberikan kepada rakyat harus difikirkan oleh rakyat itu sendiri. Siapa yang mereka nak angkat? Siapa yang mereka nak sanjung supaya mereka ini tetap berkhidmat kepada mereka. Jangan macam ayat tadi, jangan mengepak. Kalau tak nak dia mengepak, kita pastikan dia sentiasa berada di kawasan kita. Kita yang berkuasa, kita yang menentukan, kita yang membayar gajinya. Betul. Dia berkhidmat untuk kita. Baik, kita beralih sedikit, Prof Awad ya. Kita nak cakap tentang analisis anda sendirilah, Prof ya. Kalau kita lihat kepada situasi politik terkini, kita lihat tentang manifesto yang mungkin akan dikeluarkan oleh parti-parti politik untuk saingan PRU 15 ini. Ada yang mengatakan bahawa mungkin juga bajet 2023 yang dibentangkan oleh Perdana Menteri baru-baru ini sebelum Parlimen dibubarkan adalah merupakan juga sebahagian daripada manifesto yang cukup berkesan, dan itu akan memberikan kelebihan kepada Barisan Nasional dalam PRU yang ke-15 yang akan berlangsung nanti. Tetapi apakah Prof mempunyai pandangan yang sama, ataupun mungkin juga bajet 2023 itu tidak akan memberi impak nanti kalau parti-parti lain termasuklah PH dan sebagainya dan PN juga mungkin akan mengeluarkan manifesto masing-masing. Jadi apakah kedudukan parti-parti yang bertanding ini, yang utama ini, mungkin akan penuh dengan cabaran? Izinkan saya mula dengan bajet. Yang belanjawan yang kita lihat dibentangkan pada bulan Oktober itu tidak mungkin diluluskan di Dewan sebelum tahun 2022 ini habis. Kerana kerajaan akan dibentuk pada penghujung November, dan itu pun kalau pembentukan kerajaan itu sangat lancar, dan lepas tu dia mengambil masa untuk dibentangkan lagi kerana parlimen yang baru. Jadi tak mungkin dia dapat habis dalam bulan Disember untuk luluskannya. Jadi apa yang kita akan lihat belanjawan yang akan datang adalah kemungkinan besar dibentangkan di Mac. Apa yang kerajaan akan bentangkan di Disember mungkin cuma satu rang undang-undang untuk mengeluarkan wang secara kecemasan untuk permulaan tahun itu saja. Jadi apa yang kita dengar tu selagi dia belum diluluskan itu tetap janji. Janji itu mungkin manis, tetapi yang manisan tu tak semesti sampai ke mulut. Balik kepada manifesto, itu yang saya rasa lebih menarik. Di Malaysia ada ramai yang lihat manifesto, ahli politik melihat manifesto itu sebagai satu prop dalam kempen. Maksudnya kita cetakkan sebagai satu risara dan tunjukkan ini adalah apa janji kita. Tetapi manifesto dalam makna yang lebih mendalam adalah hasil rundingan ataupun negosiasi antara pelbagai kumpulan atas dasar yang akan menjadi panduan kepada parti. Maksudnya, bila senang kita buat janji, tetapi
dapatkah kita menunaikan janji itu? Kita ada kos melepas. Saya mungkin nak dasar A supaya berikan lebih banyak peruntukan kepada perkhidmatan awam. Tapi akan ada tak Prof, parti-parti yang akan mengeluarkan manifesto dan di dalam manifesto itu meletakkan janji-janji yang begitu hebat, menjanjikan bulan dan bintang? Memang itu akan berlaku, dan masalah yang berlaku adalah manifesto kita tidak dilakukan, tidak dibuat secara misalnya kalau daripada pembangkang oleh kabinet bayangannya. Jadi dia tidak memikirkan apa yang dibuat. Dan untuk kerajaan pun kita lihat sekali ini ada bajet, tapi bajet pun bukan diluluskan, dan bajet itu untuk 1 tahun bukan untuk 5 tahun. Sememangnya kita boleh menilai kerajaan daripada apa yang dibuat, tetapi manifesto yang lebih penting adalah manifesto yang dibincangkan dari akar umbi ke atas. Kerana untuk memenangi lebih banyak undi, kita perlu buat kompromi. Bagaimana kompromi yang kita buat tu boleh diterima oleh penyokong sendiri dan juga orang lain. Itu masalah sebenarnya yang berlaku kepada PH pada tahun 2018. Dia ada satu manifesto yang cukup menarik, tetapi manifesto itu sebenarnya tidak dibahaskan antara parti-parti PH. Dia cuma dibuat sebagai janji. Lepas tu, bila dia menjadi pemerintah, dia mendapati, alamak, saya tak dapat melaksanakannya. Okey, kita beralih sedikit bersama dengan Fauzi ya. Ini pun satu perkara yang dibangkitkan, sering dibangkitkan tentang sikap anak muda terhadap pilihan raya umum, termasuklah bukan saja di peringkat parlimen tapi juga di peringkat Dewan Undangan Negeri. Ada yang mengatakan bahawa minat anak muda untuk mengundi itu kadang-kadang boleh dipersoalkan. Ada yang melihatnya sebagai sesuatu yang tidak penting. Ada yang anak muda yang melihatnya sebagai sesuatu yang buat apalah aku mengundi, aku tak dapat apa-apa pun, yang untung ialah ahli-ahli politik. Jadi apakah sikap seperti ini masih lagi bermain di kalangan anak-anak muda kita sebenarnya? Saya pergi ke kawasan memang begitu. Itu majoritinya ya. Tapi kalau kita katakan tidak kesemuanya lah, tapi yang 10%, 20% leaders of youth dekat kawasan tu ada kesedaran untuk bawa dan mereka tapi kita berhadapan dengan satu orang kata kehampaan yang besar dalam kalangan belia sekarang ya. Perubahan kerajaan yang terlampau dinamik, kemudiannya pandemik, dan kemudiannya lepas pandemik pekerjaan hilang dan sebagainya ya. So kehampaan demi kehampaan itu menyebabkan ramai yang bersuara ya. Siapa naik pun sama je. Itu di bawahnya. Tapi macam kami di peringkat Majlis Belia Malaysia, kita cuba pujuklah, kita cuba fahamkan kalau kita tidak terlibat dan kita tidak jadi satu suara yang menekan, makanya memang betul lah siapa naik pun sama. Sebab kalau kita tengok kekuatan belia tahun 70-an tu 80-an sehingga boleh, kalau kita tengok peristiwa baling itu sampai boleh wujudnya kata bantuan secara tetap kepada peturih getah dan sebagainya ke golongan petani itu, kerana golongan belia adalah third force. Kerana kita terlibat, kita yang di bandar itu tidak hanya melepaskan diri, maksudnya kita mesti belajar dan sebagainya, kita sonok pegang jawatan Esko Majlis Belia Malaysia ni, tapi apa berlaku di baling sana kan. Kalau itu mentalitinya, kita di sini pun kita kata siapa naik pun sama, di kampung siapa naik pun sama. It's not a third force. Kita cuba nak fahamkan balik pada belia kita ni, tapi kehampaan itu amat tinggi dan kita pujuklah dan tapi lah saya nampak dalam masa terdekat pilihan raya akan datang ni dia tidak menjanjikan sesuatu yang memberansangkanlah. Bagi saya lihat kehampaan itu sangat-sangat tinggi. Itu kehampaan yang disuarakan oleh Esko Majlis Belia Malaysia. Saya tambah sikit lagi. Satu lagi, advokasi. Apabila berlaku undi 18, antara perkara yang kita bincang di peringkat Majlis Belia Malaysia bersama SPR sebelum ini adalah program advokasi. Sebab dia undi 18 diluluskan 2019. Tahun 2020 sepatutnya kita dah bergerak untuk advokasi, turun menerangkan kepada pengundi-pengundi baru ni. Tapi itu tidak berlaku. Pandemik dan sebagainya. Okey. Baik, itu tentang belia Dr. Zahar ya. Bagaimana dengan pengundi-pengundi atas pagar? Apa yang mereka tunggu dan mereka lihat sebenarnya sebelum mereka membuang undi ataupun mengambil keputusan untuk membuang undi? Kalau kita lihat pada data yang sedia ada, agak menakutkan sebenarnya pengundi atas pagar ni.
kalau daripada data saya sendirilah, lebih daripada 50% sebenarnya. Cukup tinggi. Jadi bila kita mengatakan, pertama kita kena faham istilah pengundi atas pagar. Apa maksud pengundi atas pagar? Maksudnya pengundi yang belum membuat keputusan dalam hati sanubari mereka siapa yang mereka akan pangkah pada 19 hari bulan. Itu maksud istilah pengundi atas pagar. Mereka ini sebenarnya tenanti-nanti tentang tawaran-tawaran yang boleh mereka beli. Konsepnya adalah seperti penjual, Rasyakawi. Contohnya lah, kita ni menjual kereta. Kita nak kena cerita pada kita punya pembeli. Kereta kita ni bagus. Enjin dia turbo. Tayar dia tetap 4. Ya. Kelajuannya tak boleh lebih 110. Contoh, itu penjual pertama kata. Penjual kedua kata, kereta saya kecil aja. Tapi cukup laju untuk pergi ke hadapan. Mungkin penjual ketiga kata, saya menjual prestige. Saya bukan menjual pergerakan daripada titik A ke titik B. Saya menjual tentang kenikmatan kehidupan. Saya menjual kereta yang mewah. Ini adalah tawaran-tawaran yang diberikan kepada pembeli. Pembeli ni tak tentu lagi. Dia tak tentu nak beli kereta A, nak beli kereta B, kereta C. So bagaimana penjual-penjual ini meyakinkan kepada pembeli tersebut bahawasanya belilah kereta ini. Ini yang terbaik untuk diri kamu. Jadi untuk menarik perhatian pembeli atas pagar ni, dia kena memberikan sesuatu apa yang mereka kendaki. Kalau dia kendakkan kereta yang kecil, dia ambil lah kereta yang kecil bersesuaian. Kalau dia nak kereta yang prestige, belilah kereta yang prestige. Kalau nak kereta yang sederhana, ada penjual yang menjual kereta sederhana. Tepuk dada, Tanya selera. Okey, menarik. Prof, ini pun satu persoalan ya. Pasal itu juga. Silakan. Ya. Saya rasa yang kita perlu hadapi bukannya pengundi di atas pagar, tetapi pengundi di dalam pagar yang tak nak keluar rumah untuk mengundi. Kalau kita lihat data daripada PRN Melaka, golongan ini setinggi 34%. Itu sebelum pelaksanaan pendaftaran automatik pengundi automatik AVR dan juga undi 18. Selepas pelaksanaan AVR dan undi 18, kadar yang tidak mengundi itu melambung naik sampai 45%. Jadi adakah Prof membangkitkan isu ini dan terus menjangkakan bahawa peratusan yang akan turun mengundi dalam PRU ke-15 ini juga akan turun sebenarnya? Ya. Saya rasakan kita perlu mengambil maklum daripada hampir 7 juta pengundi baru, 80% itu adalah pengundi AVR. Pengundi AVR hampir dengan definisinya adalah mereka yang tidak kisah sangat banyak tentang politik. Sebab tu dahulu kalau mereka perlu untuk mendaftarkan diri sebagai pengundi, mereka tak buat. Jadi sekarang mereka telah pun masuk dalam senarai pengundi, kebanyakan mereka tetap tidak akan keluar mengundi. Jadi kita perlu ambil kira kalau daripada jumlah 21 juta itu, mungkin ada 20% yang kebarangkalian tak akan keluar. Maksudnya kalau dulu 100%, sekarang jadi 80%. Kalau dulu 80%, sekarang jadi 64%. Dan saya jangka kadar mengundi kita adalah mungkin pada 60% saja. Sebahagiannya adalah masalah teknikal yang kita seharusnya telah pun mengatasinya. Salah satunya adalah kemudahan untuk mengundi di mana kita berada daripada balik ke kampung. Misalnya kalau nak balik ke Sabah Sarawak, kita kena naik kapal terbang. Kalau orang Kelantan kerja di JB, dia kena pandu panjang untuk balik. Jadi itu semua menjadi kos untuk mengundi itu sangat tinggi. Tapi isu yang satu lagi adalah tadi yang kita bincangkan. Kerana pengundi rasa dia malas nak undi. Saya rasa parti yang paling besar sekarang bukan BN, bukan PH, bukan PN, tapi PAMU, Parti Aku Malas Undi. Bila Prof sebut tentang PAMU, ini pun penting. Saya nak dapat pandangan ikhlas daripada Dr. Zahar. Ada yang mengatakan bahawa kalau jumlah yang turun mengundi itu menurun
ianya akan memberi advantage ataupun kelebihan kepada parti-parti tertentu untuk menang dalam PRU yang ke-15 ini. Malah dikatakan itu strategi parti-parti tertentu. Betul ke tidak? Wah, soalan perangkap ni. Jawapan saya cukup mudah. Untuk menang undi, perlu ada pengundi. Pertama. Syarat pertama dia kena ada pengundi. Syarat nombor 2, pengundi itu keluar mengundi. Syarat nombor 3, dia keluar mengundi dan dia mengundi dengan kadar yang betul. Kalau salah pun tak guna juga. Yang keempat, dia kena undi dan masuk dalam peti yang sepatutnya. So, dalam proses yang berlaku ini, siapa yang nak menang, dia kena pastikan bahawa si 4 kriteria ni masuk. Kalau dia gagal membawa penyokong dia pergi ke pusat mengundi, itu baru satu langkah. Dia pergi, dia undi mana pun kita tak tahu lagi, kan? Jadi dia kena pastikan pengundi dia sampai ke tempat membuang undi dan dia kena yakinkan betul-betul, tolonglah mengundi dengan betul untuk pasukan saya. Kalau itu berlaku, tak kiralah pasukan mana sekalipun, dia boleh menang. Maksudnya di sini kita tidak pegang kepada peratusan keluar. Kalau kata peratusan keluar tu 10% sekalipun, 2% sudah mengundi satu pasukan, yang 8% tu undi rosak, 2% tu tetap menang. Itu yang maksud saya di situ. Jadi nak menang ini bukan bergantung semata-mata kepada peratusan yang keluar mengundi. Dia bergantung kepada orang yang keluar mengundi itu mengundi dengan yang sepatutnya yang mereka nak tersebut. Jadi kalau peratusan rendah, selalunya orang mengatakan hanya golongan-golongan yang memang akar umbi yang kuat sahaja. Kalau dia tidak mempunyai akar umbi yang kuat, dia jadi pamu tadilah. Dia nak keluar pun dia malas, pergi macam Rozi kata, kenapa aku nak keluar undi, tak ada faedah pun, akhirnya sama juga akhirnya. Jadi akar umbi memainkan peranan yang penting. Akar umbi dia mempunyai sifat yang saya panggil, memang dipanggil sebagai taklidi ammi, maknanya dia mengikut saja. Dia sudah ada perasaan di situ, macam kita sokong bola. Bola tu teruk macam mana kau main sekalipun, dia tetap pergi stadium. Kerana itulah penyokong setia dia. Alamak, sayang sekali masa mencemburui kita sebenarnya. Perbincangan yang cukup menarik sebenarnya. Mungkin ialah di penghujung ni lah kita bagi ruang kepada Prof. Kita ada masa 2 minit je bagi Prof. Bukan senang saya nak jumpa. Kadar mengundi itu, bila kita katakannya rendah, dia tidak semestinya rendah sekata merentas parti. Saya ambil contoh PRN Johor. Barisan Nasional meningkatkan kerusinya daripada 16 kepada 40. Nampaknya menang besar. Tapi bila kita lihat jumlah undi yang dibuang untuk BN, dia bertambah 17,000 saja. Apa yang berlaku adalah jumlah undi yang didapati oleh pembangkang utama termasuk PN, PH dan Muda itu telah jatuh sebanyak 170,000 undi. Jadi itu sebenarnya apa yang berlaku, kerana setengah-setengah parti penyokongnya mereka lebih cenderung untuk tidak mengundi kalau mereka tak puas hati. Dan kadar mengundi yang rendah itu sebenarnya menunjukkan sokongan yang dahulu tak dapat dikira, kerana mereka banyak itu tak ada dalam senarai pengundi. Sekarang masuk, dia akan lebih jelas. Apa yang menakutkan ahli politik adalah golongan PAMU ini suka untuk diambil hati, tapi senang untuk dia rasa tersinggung. Kalau anda lakukan sesuatu yang salah, yang marahkan mereka akan keluar masa minit-minit akhir dan untuk menjatuhkan anda. Okey. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Profesor Wong Chin Huat kerana sudi bersama kita. So hopefully lepas ni kita duduk lagi di sini untuk bercakap tentang PRU pun kita tunggu sesuatu yang cukup penting. Terima kasih tentunya kepada Dr. Ahmad Zaharuddin Sani Sabri. Dr. Zahar lama tidak bersama kita, tapi akhirnya dapat berjumpa dengan Dr. Zahar dan hari ini anggap doktor sebagai seorang political analyst yang cukup menarik sebenarnya. Dan tentunya terima kasih kepada anak muda kita Muhammad Fazil, dan kita harap anda terus memainkan peranan dalam usaha untuk meningkatkan kesedaran anak muda kenapa perlunya mereka turun untuk mengundi. Jadi itu strategi ataupun perkara yang cukup penting yang perlu dilakukan oleh Majlis Belia Malaysia. Terima kasih kepada anda semua yang menumpukan
perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini, dan seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi.